Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan bercakap hari ni pasal sebuah filem thriller Psycho. Aku tonton filem ni dekat Disney Plus. Okey, filem ni menampilkan Thor. Okey, lepas tu ada banyaklah pelakon-pelakon yang agak-agak bagus. Okey, ensemble cast. Okey, aku akan bercakap pasal filem Bad Times at the El Royale. Okey, sebuah filem thriller yang mana pada aku at start aku macam tak best lah filem ni, tapi bila towards the end aku rasa wow, amazing, cukup bagus. Sebab filem ni ada banyak benda-benda yang boleh dibincangkan dengan lebih jelas. Tapi aku tak nak lah bercakap secara deep tentang filem ni. Aku just nak cakap pasal the product itself dan bukannya inside the product. Aku takkan bedah lah filem ni kan, sebab kalau nak bedah filem ni baik cari YouTuber lain. Okay, kita akan bercakap pasal Bad Time at the El Royale, filem tahun 2018. Sebelum tu kita intro dulu. Bad Time at El Royale ni adalah sebuah filem thriller. Okey, filem ni menggabungkan ensemble cast, maksudnya pelakon-pelakon yang banyak dalam filem ni. Aku tak perlu sebutlah satu-satu, tapi kalau kita tengok pelakon dia memang sangat-sangat hebat. Banyak filem yang dia orang terkenal lah kan. Filem ni berkisar pasal banyak watak. Okey, tapi digabungkan atau dihimpunkan dalam sebuah hotel yang dinamakan El Royale. Okey, hotel ni unik dia berada di tengah-tengah sempadan antara California ke somewhere lah. Dia ada dua sempadan, aku tak ingat. Okey, dua sempadan antara dua negara. So orang boleh pilih untuk follow rules dekat negeri. Follow rules dekat negeri ni ataupun negeri ni. Kalau duduk dekat sebelah sempadan ni, follow rules sempadan ni. Kalau rules ni follow ni, kalau nak guna rules macam ni, duduk dekat sempadan ni. Tapi itu sekadar dia punya setting lah. But the story goes forward apabila kita didedahkan yang sebenarnya hotel ni bukannya hotel yang biasa, tapi sebaliknya ialah hotel Skodeng. Di mana sebenarnya di setiap bilik tu ada ruang untuk para, macam ada orang boleh rakam aktiviti dalam bilik tu. Okey, dan aktiviti dalam bilik tu boleh dijadikan macam video lah, apa semualah kan. Okey, dan kemudiannya the focus is tentang beberapa watak. Okey, ada satu watak ni, watak paderi. Okey, watak paderi ni dia datang ke situ, sebenarnya adalah twist dia, tapi dia datang ke situ, dia nak menginap dekat satu bilik. One of the reason dia main dekat situ ialah untuk ambil duit yang pernah dia rompak. Okey, dan kemudiannya dia clash pula dengan ada satu perempuan yang bawa adik dia yang diikat dekat kerusi. So benda-benda ni memang kisahnya tak berkait tau. Tetapi akhirnya pada malam tu, semua kisah watak-watak kita ni ada background yang unik, yang tersendiri. Dan akhirnya diorang punya takdir bertemu apabila terjadi satu insiden dekat dalam Bad Royale, yang dalam bukan Bad Royale, Air Royals tu terjadi satu insiden yang menyebabkan diorang terpaksa bergelut antara being on the bad side or on the good side. Okay, so hotel tu kan terbahagi dua antara dua daerah. Okay, dan itu juga adalah satu, orang kata apa, satu perumpamaan lah, satu bayangan bahawa manusia ni ada bahagian baik je, ada bahagian buruk dia. Okay, so itu adalah sebenarnya point of this story, point of cerita Bad Times ni. Sebab walaupun karakter dia banyak, okay, karakter dia banyak, tapi the way the story tell dia cerita dekat kita tu adalah sesuatu yang sangat-sangat bagus. Sebab aku cukup suka dengan cara dia bercerita, sebab setiap watak disusun dengan chapter dia yang tersendiri. Okay, jadi aku rasa the way they tell the story adalah sesuatu yang cukup unik dan cukup bagus. Sebab setiap karakter ni dia ada background dia yang tersendiri. Ada kisah silam dia yang menyebabkan dia hadir ke hotel tu, walaupun setiap watak-watak ni tidaklah berkait antara satu sama lain di dalam dunia yang diorang hidup. Okay, tapi pada satu malam tu diorang terpaksa untuk
untuk bergelut antara dia orang punya kebaikan dan juga kejahatan demi untuk selamatkan diri dia orang daripada adalah tragedi dekat malam tu. Dan aku cukup suka lah filem ni sebab the way they tell the story is very different. Dan mungkin ada yang tak berapa nak berkenan dengan filem ni, tapi pada aku Bad Time at El Royale ni adalah sebuah filem yang boleh aku katakan sebagai personal favourite lah. Sebab aku tak pernah lagi tonton filem yang bergenre thriller tapi style dia macam ni. Cukup unik. Antara benda yang aku suka lagi lah pasal Bad Time at the El Royale ni ialah dia punya visual dia memang cukup cantik, menggambarkan era klasik. Okay, filem ni tidak menggambarkan era moden. Jadi bila dia gunakan lagu-lagu yang pada zaman tersebut kan, so benda tu macam menjadikan mood filem ni nampak macam lain macam tu. Nampak macam feeling klasik tu ada. At some moment kita enjoy the songs, kita enjoy dia punya scene, tapi at the moment juga akan ada scene-scene yang brutal, scene-scene yang agak-agak macam unexpected lah maksudnya. So benda-benda tu memang aku suka dan aku cukup puas hati lah dengan filem ni. Walaupun antara kekurangan dia yang filem ni yang mungkin aku rasa ramai yang kurang suka bila aku baca dekat YouTube, dekat reviewer lain, banyak yang kata filem ni dia punya duration agak panjang. Yup, duration filem ni ialah 2 jam 20 minit agak panjang untuk sebuah filem bergenre thriller. Tapi aku rasa panjang filem ni pun aku rasa setiap momen dalam filem ni dibina dengan setiap dengan tujuan untuk express setiap karakter punya setiap karakter punya background. So bila dengan dalam masa 2 jam 20 minit ni, setiap karakter ada balance dia yang tersendiri, ada dia punya ruang untuk bercerita dan tak ada lah watak-watak yang macam tertinggal, background dia macam mana. Ada kalau pendek sangat, nanti ada yang karakter terpaksa diceritakan melalui dialog saja, ada yang karakter terpaksa diceritakan melalui gambar-gambar saja. So dalam filem ni, dalam 2 jam 21 minit tu, semua karakter mempunyai dia orang punya backstory yang cukup muat. Maksudnya kita boleh faham dengan sendiri apa yang dia orang nak, kenapa dia orang hadir kat hotel ni, siapa dia, apa yang menyebabkan dia jadi macam tu. So semua dia explain dengan cukup bagus. Dan benda tu aku rasa tak ada masalah lah. Cuma mungkin some of us dia orang tak apa selesa, sebab a thriller movie sepatutnya should be dalam 1 jam 40, bawah 2 jam lah. Tapi Bad Time at El Royale ni macam lebih daripada yang sepatutnya. Dan aku rasa pada aku tak ada masalah pun kan. Dan so far dengan lakonan Chris Hemsworth, dengan lakonan Dakota, aku tak ingat selain dia lakonan, aku dia kata lakonan dia memang cukup bagus lah kan. Semua tu okay. Dan aku boleh tak beritahu yang filem ni, aku bagi filem ni 4 bintang. Okay, boleh tonton dekat Disney Plus Hotstar. Tapi aku rasa kualiti kualiti untuk sebuah filem hebat macam ni dalam sebuah perstreaman yang berbayar macam ni memang agak teruk. Sebab aku tak tahulah, nak kata aku dah langit internet yang sangat tinggi kot, tapi dengan kualiti HD dia punya visual sangat-sangat teruk. Aku tak tahulah what happened to Disney Plus kan. Dan harap-harap lepas ni kualiti untuk filem-filem yang macam ni dapat dipertingkatkan lah kan. Okay, itu adalah cerita lain, sekadar nak bercerita sahaja. Okay, itu sahajalah pendapat aku berkenaan dengan filem Bad Time at the El Royale, sebuah filem tahun 2018. Okay, boleh tonton dekat Disney Plus. 2 jam 21 minit bersedia lah. Memang sangat-sangat panjang, tapi aku rasa puas hati pada akulah kan. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.